Terima kasih kepada MC kita yang sangat cantik iaitu Charmaine Leong yang merupakan seorang Senior Sales Manager Forever Living Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Okey, hai semua. Assalamualaikum. Morning. Okey, kami harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang energetik dan juga berada dalam keadaan yang gembira. Itu yang sangat penting untuk kita sebagai business owner. Jadi, hari ini kenapa Kak Yus berada di sini? Kak Yus berada di sini adalah untuk share dengan anda semua bagaimana untuk membina perniagaan anda di Forever Living ini melalui platform Instagram. Okey, jadi sebelum Kak Yus bermula, Kak Yus nak bertanya kepada anda semua, siapa lagi yang belum ada akaun Instagram? Ini Kak Yus nak tanya, siapa yang belum ada akaun Instagram? Okey, kita tengok kat ruangan chat tu, mungkin ada yang belum ada akaun Instagram. Okey, kenapa terjadi begitu? Okey, sebab ramai orang ni sebenarnya mereka sangat comfortable ataupun sangat selesa dengan platform Facebook untuk menjalankan perniagaan Forever Living ini. Okey, kenapa terjadi begitu? Kerana kita dah biasa dengan Facebook, ada yang dah guna Facebook lebih dari 2 tahun, 3 tahun kan. Ramai yang dah lama menggunakan Facebook. Kemudian di Facebook biasanya kita dapat lebih banyak like, komen, view dan juga friends. Jadi kita rasa seronok berada di Facebook, alright? Tapi sebagai seorang business owner, Kak Yus nak share kepada anda semua. Kita ni buat perniagaan secara online, okay? Kita buat perniagaan secara online. Jadi anda semua dah ada Facebook sebagai salah satu daripada kedai online anda. Okay, anda boleh reach anda punya audience dekat Facebook kan. Tapi kenapa tidak untuk anda menambah satu lagi kedai online anda, iaitu melalui Instagram. Jadi sebagai seorang business owner yang menjalankan perniagaan online, kita sepatutnya menggunakan sebanyak mungkin online platform ni, social media platform ni untuk kita mengembangkan perniagaan kita. Okey, jadi kat sinilah hari ni Kak Yus akan berkongsi dengan anda semua. Mungkin ada yang baru first time, ada yang tak tahu apa itu Instagram. Kak Yus nak bagi tahu hari ni you all kena tahu why Instagram. Kenapa kena gunakan Instagram? Sebab you tengok you menggunakan Facebook saja, you dah berada pada tahap sekarang. Ada yang dah naik manager, ada yang dah naik CBM, ada yang dah supervisor. Hanya fokus dengan Facebook saja. Satu platform saja. Tapi cuba bayangkan, kalau you menambah satu lagi platform online, bagaimana kejayaan ataupun pencapaian anda. Okey? Jadi di sinilah pada hari ini Kak Yus bersama dengan Forever Living Malaysia akan membantu anda semua untuk memahami kenapa kita perlu guna Instagram, bagaimana nak set up Instagram, apa tricks dan tips bersama dengan Instagram, kerana Kak Yus memang banyak menggunakan Instagram untuk pembinaan perniagaan Kak Yus bersama dengan Forever Living. Okey, Kak Yus harap you all sudah bersedia dengan pen, dengan nota kan, untuk you catat isi-isi penting. Okey, Kak Yus akan share screen dengan anda semua. Jadi you all semua just tengok, perhatikan betul-betul. Buka telinga ni, buka hati, buka mata, so that you dapat tangkap semua tips-tips yang Kak Yus nak bagi. Okay? Alright, Kak Yus harap you all semua dah ready. Okay, Kak Yus harap semua dah ready ya. Alright, okay. So sekarang ni, ini adalah slide Kak Yus. Okay, Kak Yus harap semua dapat lihat slide Kak Yus sekarang. Okay, so tajuk kita hari ini adalah menggunakan Instagram untuk membina perniagaan Forever Living bersama dengan Kak Yus. Okay, so kenapa Instagram? Ini soalan yang paling penting. Kenapa kita kena guna Instagram? Okay, so Instagram ni merupakan platform social media yang mempunyai pengguna aktif yang meningkat setiap bulan. Bayangkan dia meningkat tau. Ramai pengguna-pengguna yang aktif menggunakan Instagram setiap bulan, dan ini membuka peluang kepada anda untuk berjumpa dengan lebih ramai prospek-prospek baru. Jadi kita tengok kat sini, dia punya graf ni meningkat setiap tahun. Jadi you kena nampak kat sini, ni menunjukkan ramai orang sekarang telah menggunakan Instagram. Dia merupakan satu trend. Instagram kini merupakan satu trend. Jadi sebagai seorang business owner, sangat penting untuk anda semua mengikuti trend
trend yang berlaku sekarang supaya anda tidak ketinggalan. Okey? Jadi Kak Yus ni nak anda nampak tau. Nak anda nampak bahawa dalam social media ni kita dah ada Facebook, tetapi Instagram ni memang meningkat naik. Sangat rugilah kalau kita tidak grab peluang yang ada di Instagram ini. Dan yang kedua, kenapa kena pakai Instagram? You tengok kat sini. Yang Kak Yus paling suka sangat iaitu you tengok ini adalah graf yang menunjukkan pengguna-pengguna Instagram, okey, pada Februari 2020. You tengok dekat sini dia ada tulis usia. Okey, usia usia mereka yang menggunakan Instagram. Kalau nampak dekat sini, di usia 25 tahun hingga 34 tahun adalah pengguna yang paling ramai menggunakan Instagram. Kak Yu sangat suka dengan fakta ini. Kerana apa tak? Sebagai business owner ni sebenarnya kita ni sentiasa nak mencari ahli-ahli baru, ahli-ahli yang lebih energetik, yang ada fresh idea, ahli-ahli yang sangat yang banyak masa menggunakan social media kan. Jadi anda lihat kat sini orang yang berusia 25 hingga 34 tahun ni, mereka ni memang kita tahu orang yang energetik, orang yang mahir dalam social media, golongan muda yang ada fresh idea. Jadi tidakkah anda teringin golongan-golongan yang macam ni berada dalam tim anda? Oh, Kak Yu sangat suka golongan yang ni kerana mereka ni memang idea sangat fresh tau, sebab mereka orang muda. Jadi kalau kita nak grab orang-orang macam ni, kita perlu pergi di mana mereka berada. Mereka berada di Instagram. Sebab itu kita kena pergi Instagram. Kita kena berjumpa, grab orang-orang macam ni. Dan untuk pengetahuan you all semua, Kak Yus dijumpai di Instagram. Sponsor Kak Yus sebelum ni, dia jumpa Kak Yus di Instagram. Tidakkah anda mahu orang seperti Kak Yus ni berada dalam tim kalian? Instagram ni dia punya prospek dia luar biasa tau. Jadi you all semua kena betul-betul berada di dalam lingkungan Instagram tu supaya you boleh berjumpa dengan prospek-prospek ataupun bakal fighter yang sangat berkualiti tinggi. Kemudian kalau you tengok dekat sini okey, graf ni menunjukkan okey, jumlah audiens yang menggunakan Instagram setiap bulan dia meningkat tau. Instagram sentiasa meningkat. Jadi kat sini memang kita boleh dapat prospek yang cukup ramai di Instagram. Jadi kalau tengok kat sini, kenapa Instagram? 60% pengguna Instagram berpeluang mengetahui produk baru. Kak Yus ni kalau nak cari apa-apa produk ataupun nak cari apa-apa servis, Kak Yus akan cari dulu di Instagram. Sebab sudah nak cari tau. Okey, kemudian tengok. Lebih daripada 200 juta pengguna Instagram akan buka satu profil bisnes at least tau semasa guna Instagram. Dan lebih daripada 80% akan menghabiskan masa dengan menonton video di Instagram. Okey, orang spend masa banyak dekat Instagram dan 1/3 daripada Insta Story di Instagram berkenaan dengan bisnes. Jadi memang kita lihat ramai orang yang buat bisnes online ni mereka lebih tumpu kepada Instagram. Sangat rugi kalau kita ni kita tak pergi dekat tumpuan orang ramai. Rugi sangat-sangat guys. Okey. So kalau kita tengok dekat sini okey. Yang tak ada Instagram lagi. Yang tak ada Instagram, jangan risau. Kak Yus akan guide you all. You ada nampak tak, wow, Instagram ni sangat bagus kan? Jadi, Kak Yus akan guide you all semua macam mana nak download Instagram ni. Nak download Instagram ni senang saja. You hanya ada telefon pun dah cukup tau. Okey. Jadi, untuk pengguna Android, okey, you just pergi dekat Google Play dan type Instagram. Ini logo dia. Kemudian, untuk yang menggunakan iPhone, pergi dekat App Store, okey, type Instagram, you jumpa logo ni. Kemudian step nombor 2. Okey, step pertama dah dapat Kita pergi step nombor 2. Okey, step nombor 2 pula senang saja. You buka aplikasi Instagram. Okey, sebaik sahaja telah dimuat turun dekat telefon. So, untuk mereka yang menggunakan Android, macam ni rupa dia. Okey. Lepas tu kalau yang guna iPhone, macam ni rupa dia. Tak ada beza sangat pun. Okey. Lepas you dah buka application dekat dalam phone you tu, okey, you tekan sign up. Tekan sign up ni, ada tulis sign up ni, kemudian masukkan email ataupun nombor telefon. Simple kan, tak susah pun. Kemudian kita pergi step nombor 4. Okey, step nombor 4.
kita boleh linkkan terus dengan FB untuk mula menggunakan Instagram. So nampak dia link dengan FB kat you. So senang je, continue dengan nama FB kita. Okey, kemudian step nombor 5 dah siap. Ini adalah Instagram Kak Yus, di mana di sinilah Kak Yus membina perniagaan Forever Living. 3 tahun lepas waktu Kak Yus bermula dengan Forever Living, Kak Yus punya follower dalam 2 orang macam tu saja. Okey, Kak Yus memang tak aktif dengan Instagram, tetapi Kak Yus lebih pada Facebook. Kemudian bila Kak Yus belajar, nampak dia punya trend, Kak Yus kata why not? Kenapa tidak? Kak Yus buka satu lagi kedai online. Kak Yus pergi dekat Instagram, kemudian Kak Yus bina konsisten. Nak dapat followers seramai ni 10.5k ni bukanlah sekelip mata. Dia memerlukan kita punya kesungguhan, memerlukan kita punya konsistensi. Kena kerap buat, kena be more kreatif. Kena kreatif tau kalau kita nak mendapat follower yang ramai. Sebab tu hari ini Kak Yus akan share dengan anda semua. Anda semua mesti nakkan followers yang ramai. Bukan saja followers yang ramai, tapi followers yang boleh bagi sales yang besar kepada anda semua. Jangan main-main tau kat Instagram. Memang macam gini Kak Yus cakap. Okay, so kita pergi kat sini pula. Okey, yang ni selalu berlaku kepada orang ramai yang berniaga berniaga secara online kan. Okey, ramai orang, Kak Yus nak tanya you all semua Okey, berapa orang kat sini you main social media ni adalah disebabkan you buat bisnes? Kalau you tak buat bisnes, you tak main pun social media ni. Kak Yus nak tanya berapa ramai? Kalau siapa yang macam tu, yang ada social media kerana sebab dia buat bisnes, tekan nombor 1. Tekan nombor 1. Kita tengok berapa ramai. Okay? So, kat sini kan Kak Yus nak bagi tahu, okay, kat sini dia akan ada satu isu. Akan ada satu isu. Isu dia apa tau? Isu dia, okay, Kak Yus lihat ramai orang yang membuat perniagaan secara online ni, mereka tak tahu bagaimana untuk membuat konten. Tak tahu nak buat konten dan dia tidak konsisten dengan konten dia, dan dia expect magic akan berlaku dengan hanya satu malam. Sebab itu ada yang tidak konsisten, buat sekejap lepas tu give up, lepas tu tinggal dia punya account bersarang kan, ada sarang laba-laba kan. Jadi you kena faham, untuk you membina perniagaan di social media ni, dia perlukan proses, dia perlukan ilmu, dia perlukan konsistensi. You kena konsisten. Memang dia ambil masa, tetapi dia sangat-sangat berbaloi untuk you bermula. Okey, tadi you dah belajar apa? You dah belajar, okey, kenapa kena pakai Instagram. So you dah nampak dah, wow, Instagram ni memang tempat yang bagus lah untuk kita jumpa ramai prospek. Yang kedua, Kak Yus dah share dengan you all semua, macam mana nak set up Instagram. Dan nombor 3 sekarang ni, Kak Yus nak bagi tahu you all semua, apa yang you perlu share dekat Instagram. You kan tahu apa yang you kena share kat Instagram tau. Ini yang kita panggilkan, ini yang kita panggil sebagai konten. Okay, dalam perniagaan ni, content is everything. Siapa setuju? Siapa setuju? Konten ni adalah segala-galanya. Konten ni adalah apa yang you share, apa yang you kongsi di social media. Okey, sekarang ni Kak Yus harap apa yang Kak Yus nak share ni betul-betul buka minda you all supaya you tidak membuat kesilapan yang merugikan. Yang merugikan. Kenapa? Kerana tersalah memilih konten. Okey, you kena hati-hati. Jangan sampai salah pilih konten. Kita join apa Forever, kita buat bisnes online, kita nak buat duit kan. Jadi kena ada proses dia, kena ada ilmu dia, kena ada tips dia, barulah menjadi. Okey, so Kak Yus nak beritahu, konten ni dia terbahagi kepada 2. Okey, terbahagi pada 2 jenis konten. Okey, kalau you tengok kat sini, nombor 1 adalah konten ataupun isi kandungan. Okey, konten tu maksudnya isi kandungan. Okey, isi kandungan untuk penjenamaan peribadi ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil social content. Okey, social content ni dia bersifat peribadi, dia bersifat unik dan dia bersifat memberi nilai. Okey, yang ni 3. Okey. Kemudian konten kat social media ni yang nombor 2 adalah isi kandungan untuk penjenamaan perniagaan atau kita panggil business content. Okey, so you nampak sekarang kita punya konten ni ada 2 jenis. Iaitu yang pertama kita panggil social content, yang kedua kita panggil business content. Okey, business content ni dia adalah untuk buat duit
adalah bertujuan dan ada segmentasi dia. Okey, Kak Yus akan terangkan one by one supaya you all tahu, aku ni nak kena buat social content ke? Aku ni nak kena buat business content ke? Kat sini yang Kak Yus nak share dengan you all. So, Kak Yus excited dah ni. Dah nak masuk dalam kamera dah ni kan. Alright. Okay, so kalau you tengok dekat sini okay, Kak Yus akan terangkan satu persatu. You all don't worry. It's very simple. Korang mesti akan faham punya. Okay, sekarang ni kita fokus dekat mana tau? Kita fokus dekat social content. Social content, okay. Social content ni adalah untuk membina you punya personal branding. Alright. So, social content ni apa yang dimaksudkan dengan social content? Okay, social content ni dia berkaitan dengan perkongsian yang berkaitan ataupun berkenaan dengan emosi. Social content ni berkenaan dengan sesuatu perkongsian yang berkaitan dengan motivasi dan hiburan serta yang memberi pengetahuan kepada orang ramai. Jadi, social content ni ada 4 yang berkaitan dengan yang menyentuh emosi, yang bagi motivasi, yang bagi hiburan dan juga yang bagi pengetahuan. Okey. So, social content ni kenapa dia penting? Okey, social content ni dia penting tau untuk orang yang berniaga. Kerana apa? Kerana yang ni lah. Okey, social content akan bagi you like. Semua orang suka like. Kalau dapat like banyak tu rasa, indahnya hidup aku kan. Lepas tu social content akan bagi you view. View yang banyak. Seronok kan kalau view banyak kan. Kemudian social content ni akan memberikan you share. Wow, semua orang share you punya post kan. Mesti rasa happy kan. Kemudian social content ni akan bagi you lebih ramai followers. Siapa tak suka benda ni? Semua orang suka. Dan lebih-lebih lagi orang yang buat bisnes, dia perlukan kesemua-kesemua ini. Tetapi you kena ingat, social content ni dia boleh bagi like, view, share dan followers. Tetapi social content dia tidak memberi duit. Dia tak bagi duit. Dia cuma bagi you like, view, share and follower. Okay? You perasan tak? Bila you orang menyaga tau. Bila you post pasal benda-benda yang bukan berkaitan dengan bisnes, wah, you punya like banyak, view banyak, share banyak, orang pun ramai at you. Tapi bila you share pasal perniagaan, you share pasal produk ke, pasal bisnes ke, like tak ada. Komen pun tak ada. Semua klik. Memang sendu. Kan? You all mesti perasan benda-benda macam ni. So, Kak Yus nak bagi tahu, jangan sedih. Jangan kata, aku punya friend list ni kan, bila aku share pasal yang bukan bisnes, semua orang like, semua orang view, semua orang share. Tapi bila aku share pasal bisnes, tak ada siapa nak sokong aku. Jangan ada mindset macam tu. You akan tahu itu memang hukum ataupun undang-undang dalam social media. Kalau social content, memang akan dapat banyak like, view, share dan juga follower. Okay? Business content, dia tidak akan bagi like, view, share dan follower. Business content dia bagi apa? Nanti Kak Yus tunjuk. Business content dia bagi apa? Okay, you tengok dekat sini Alright, ini adalah contoh Kak Yus punya social content. Okay, ini adalah daripada TikTok Kak Yus. Kak Yus ambil daripada TikTok, Kak Yus letak dekat Instagram. Daripada Instagram, Kak Yus letak dekat FB. Jadi ketiga tempat ni, TikTok, Facebook, Instagram, semua kontennya sama. Tak susah pun nak buat kan. Habis semua 3 kedai Kak Yus buka. Okey, ini Kak Yus ada buat sedikit tarian. Kak Yus tak adalah pandai menari, tapi bolehlah sikit-sikit kan. So, Kak Yus memberi bentuk apa? Bentuk hiburan, entertainment kepada Kak Yus punya followers. Diorang suka. Lepas tu, you tengok berapa Kak Yus dapat like. 639 like, guys. Masya Allah. Okey, lepas tu, yang ni pula, post yang kedua Kak Yus buat apa? Kak Yus buat post yang berkaitan menyentuh perasaan, di mana Kak Yus share farewell party Kak Yus bersama dengan sahabat-sahabat di Saudi kan. Benda yang menyentuh perasaan ni orang suka. You tengok ramainya like. 514 orang like tau. Okey. Kemudian Kak Yus akan share pula. Okey, tadi you all dah faham apa itu social content. Okay, social content ada 4 jenis. You faham kan? Social content dia ada 4 jenis. Sesuatu yang menyentuh perasaan, sesuatu yang bagi motivasi, sesuatu yang bagi knowledge, sesuatu yang bagi hiburan. So kalau you dapat buat benda ni, you akan dapat banyak like, banyak komen, banyak like, banyak follower, banyak view, banyak share. Okay, kemudian you nak faham pula apa itu business content. Kat sini you all kena faham tau. Business content ni apa benda? Okay, business content ni, okay, you kena faham.
business content yang kita maksudkan apabila you buat satu post yang ada feedback ataupun maklum balas terhadap you punya produk ke ataupun you punya servis ke. Dan business content ni adalah sesuatu yang you share tentang testimoni, okay? Testimoni kejayaan ke, testimoni menggunakan produk itu ke, dan dia berkenaan dengan gambar-gambar poster produk ke kan, poster-poster you punya perniagaan ke, dan dia berkaitan dengan apa yang you cerita tentang you punya produk. Jadi 4 ini adalah yang dipanggil social content. Okay, social content ada 4 jenis. Okay, alright. So, kalau kita tengok kat sini, social content ni dia boleh bagi you duit. Okay, apabila you share tentang maklum balas, feedback orang ramai ataupun pengguna you punya team members, ataupun you share tentang testimoni, you share tentang poster produk, you share pada penggunaan produk ataupun kegunaan produk tu kan. Post-post macam ni akan bagi duit. Okay, dan bila kita buat business content, you mesti kena ada tujuan. Okay, tujuan you adalah apa? Bila you buat business content, you ada tujuan untuk mendapat pembeli dan juga mendapat prospek untuk perniagaan baru. Maksudnya, you nak ajak orang join you punya team. Dan yang ketiga, bila kita buat business content ni, maksudnya you kena ada BTS, iaitu behind the scene, belakang tabir punya kejadian. Okey, contoh belakang tabir tu yang Kak Yus nak you all buat, bukan tunjuk paket barang, packaging barang, post barang semata-mata. Kak Yus nak korang buat apa? Kak Yus nak korang lebih banyak menunjukkan yang korang ni sedang coaching orang, coaching team, you banyak share tentang you join seminar, you join event, you join kelas. Ini sangat penting tau. Kenapa? Sebab, okay, kalau you asyik tunjuk pasal produk, pasal you packaging barang, you post barang, you akan dapat pengguna. Pengguna ni dia akan beli satu. Tapi kalau you share, you mengajar orang, you tunjuk, you pula masuk kelas, you pergi seminar, benda ni akan menunjukkan you ada leadership. You menunjukkan you ni sebagai mentor, okay? Jadi bila you tunjuk konten yang macam ni, you akan menarik perhatian ramai orang yang nak menjadi mentee you, yang nak buat perniagaan bersama dengan you, yang you akan jumpa fighter hasil daripada konten-konten yang you tunjuk you punya leadership skill. Okay, so benda ni yang you kena betul-betul clear tau, alright? So macam tadi Kak Yus cakap, okay? Social content, dia akan bagi you apa? Bagi you like, follower, akan bagi you share, akan bagi you view, okay? Orang berniaga perlukan benda ni, 4 benda ni, okay? Tapi social content, kalau tanpa business content, dia tidak akan membawa duit. Kita berniaga nak ada duit. Tetapi Kak Yus nak beritahu, kalau business content, you takkan dapat like, share, komen ataupun view. Memang tak ada. Orang pun boleh block you, unfriend you sebab you cerita pasal business content je. Tapi business content ni boleh bagi you duit. Jadi sebagai orang yang nak berniaga ni, you nampak tak apa yang you perlukan? Ramai orang, dia punya mindset ni, mindset you masuk dalam social media sebab aku nak buat bisnes. Jadi mindset you, aku punya konten mesti pasal bisnes. Kat sini salah. Kat sini yang orang kata kena diperbetulkan, perlu diperbaiki tau. Sebab apa? Sebab kalau you punya post dekat Instagram ni semua pasal produk, kemudian you punya post tu, you punya Instagram tu nampak macam katalog, ya Allah, orang mesti akan unfollow you. Confirm orang akan unfollow you. Sebab you ingat balik. Dulu sebelum you berniaga, you suka tak tengok FB tengok Instagram kawan-kawan yang tak habis-habis produk, tak habis-habis tunjuk coaching, semua pasal bisnes saja. You mesti rasa macam, malas aku nak follow dia, macam nothing tau. Okay, so dia unfollow you. Jadi you pula, you dah tahu keadaan tu akan berlaku. Okay, you tak suka benda macam tu. Tapi bila you buat bisnes, kenapa you buat benda yang sama? Dia senang je. Benda yang kita tak suka orang buat kat kita jangan buat kat orang. Macam tu, okay? So, you kena tahu, bila you nak buat konten, okay? You kena gabungkan dua-dua konten ni. You perlu ada social content. Social content ni buatkan you ada ramai follower. Orang nak ikut you. Orang percaya kepada you. Orang ada trust terhadap you. You ni adalah orang yang real. Bukannya robot. Bukannya orang kata admin yang tak dikenali. You adalah real. Orang yang sebenar dalam social media tu. You bina trust dengan orang dengan social media tu. You pegang hati orang dengan social media you. Dengan social content you tu. Okay,
Okay, bila you dah pegang orang, ramai orang dah kenal you, ramai orang dah follow you, you tunjuk you punya business. You rasa orang akan ikut you tak? Tapi kalau you social content you tak buat, wah, business, duit pun takkan dapat. Duit pun takkan dapat sebab tidak ada orang view. You tak ramai orang follow you. Faham tak kat situ? Jadi, you nampak tak kat sini? You bukan sahaja kena fokus kepada business content, tapi you kena fokus juga pada social content. Alright? Okay, kat sini clear semua? Semua orang clear tau? Okay, so you tengok kat sini. Ini adalah contoh Kak Yus punya business content. You tengok yang ni pun sama daripada TikTok juga ni. Kak Yus menari lagi sekali. Tak adalah Kak Yus menari yang masih syariah compliance lah masih yang ikut syariah, okay? Yang ni Kak Yus ingat lagi, Kak Yus buat dekat TikTok, Kak Yus nak tunjuk apa yang Kak Yus pakai, okay? Kak Yus tunjuklah Kak Yus guna aloe vera gel. So konten yang sama daripada TikTok, Kak Yus letak kat IG, Kak Yus letak kat FB. Habis sapu habis dengan satu konten saja. So dekat sini Kak Yus, kalau you nak nampak, Kak Yus ada gabungkan tau. Kak Yus gabungkan satu mengenai business content, satu social content pun masuk sebab dia ada hiburan. Kita menari tu ada muzik tu, itu bagi orang rasa lebih teruja nak dengar. Sama ada sebab nak dengar lagu ke, sama ada nak tengok kita menari ke, dan at the same time masuk juga pasal produk. Okay. Lepas tu yang ni Kak Yus cakap tadi, yang leadership. Kak Yus selalu tunjuk ambil gambar behind the scene. Kak Yus mengajar orang, Kak Yus ajar Mak Saleh, Kak Yus ajar orang Brazil, Kak Yus ajar orang Malaysia. Kak Yus tunjuk, Kak Yus mengajar orang. So orang akan dapat Kak Yus sebagai apa? Sebagai mentor business. So Kak Yus senang nak dapat fighter. Alright? Okay, lepas tu kita kat sini. Yang ni you all kena faham juga. Okay, yang ni Kak Yus nak share dengan you all semua. Dekat Instagram ni, dia tak macam kat FB tau. Instagram ni dia special tau. Dia menarik sebab dia ada banyak sangat features. Okay. Yang ni kita panggil jenis-jenis posting di Instagram. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil posting type, PT. Okay, posting type dekat Instagram ni dia ada banyak tau. Untuk post gambar saja, dia ada beberapa kategori. Okay, kita go through one by one. You jangan risau, Kak Yus ada bagi contoh. Okay, Kak Yus nak bagi tahu you all semua. Bila satu social media ni, dia menyediakan sesuatu. Dia menyediakan sesuatu. Dia sediakan satu feature. Okay, dia mesti ada harapan apa? Dia nak orang menggunakan feature tersebut. Mana-mana akaun Instagram yang banyak menggunakan feature-feature yang disediakan pasti akan dipromot, diangkat, diglamarkan oleh Instagram tersebut sendiri. Okey? Jadi, kita ni untuk kita dapat sokongan daripada Instagram, kita pun kena sokong Instagram. Faham tak? Kita pun kena sokong Instagram. Instagram ni dah banyak sediakan macam-macam features, kita kena support. Bila kita support orang, dia akan support kita. Macam tu. Okey, bila kita nak post gambar, mungkin orang ingat, oh Instagram ni post gambar macam tu je lah. Tapi Kak Yus nak bagi tahu, antara feature posting gambar yang ada dekat Instagram adalah yang pertama, 1:1, yang kedua 4:5, yang ketiga gambar yang berbentuk landscape. Kemudian untuk video pula kita ada 1 minute video, tapi 1 minute video ni dia ada dalam bentuk 1:1, 4:5. Kemudian kita ada IG story yang mana video dia lebih pada 1 minit. Kemudian kita ada swipe up, swipe side, ataupun kita main carousel, dan kita ada IGTV. Banyak sangat dekat Instagram ni, banyak sangat. Okay, alright. Kebanyakan pengguna Instagram, dia fokus kepada 1, 2 dan 4 saja. Kita patah balik. Ramai orang dia guna 1:1, 4:5 punya gambar dan juga 1 minute video. Yang lain ramai orang tak guna. Kat sinilah ramai orang buat silap. Kalau you nak Instagram ni promote you, bagi you famous, bagi keluar muka you selalu dekat you punya followers timeline ke apa ke, you kena gunakan ke semua dia punya features ni. Dia punya posting type ni. Okay? Kalau you tengok kat sini alright. Okay, Instagram photos post. Okay, you tengok kat sini. Kalau landscape, gambar dia memanjang macam ni, melintang macam ni. Kalau 1:1, dia square, 4 segi macam ni. Kalau portrait adalah 4:5, dia lagi besar lagi. So, you nampak, untuk post gambar saja, dia ada 3 jenis macam ni. Okay, nak post video pula, ada video yang melintang macam ni. Ada video yang 4:5.
Kat sini you kena tahu macam mana nak guna. Okey, kemudian tengok kat sini. Kalau kat story pula pun sama. Ada story yang satu nisbah satu. Dia punya dia punya view dia. Ada yang besar macam ni, yang clear macam ni. Kemudian kalau untuk live pula dia pun ada dia punya feature dia. Okey, kedudukan dia, view dia macam mana. Alright, ni Kak Yus bagi contoh. Ini adalah gambar Kak Yus, okey, yang mana Kak Yus menggunakan posting type 1:1. You nampak 4:4 macam ni, okey. Kemudian yang ni pula adalah 4:5. Dia lagi lebar. Okey, dia lagi lebar, okey. Nak dapat gambar macam ni, bila you post kan, bila you nak letak gambar, dia akan keluar kotak kecil kat sini. So you just pilih. Kalau you tekan first kotak, dia keluar macam ni. Kalau you tekan second kotak, dia akan keluar yang macam ni. Okay, very very simple sebenarnya. Okay, kemudian landscape. Landscape pun nampak tak gambar dia berbeza kan? Dia melintang. Okay, ni melintang macam ni. So you kena guna 3 jenis ni. Kemudian ni 1 minute video. Nampak tak? Kak Yus record video 1 minit. Okay, so 1 minit. Kemudian yang ni IG story. IG story kat sini nampak tak? Ada post, story and live. Dekat sini tau you cari. Okay, kemudian yang ni pula swipe side cursor. Maksudnya you letak beberapa jenis gambar, beberapa keping gambar dekat dalam satu post. Nampak tak? Dia boleh swipe tepi. Swipe tepi. You swipe. Nampak ni ada 3 gambar. Okey, 3 gambar. Okey. Lepas tu IGTV. IGTV ni memang video yang lebih daripada 1 minit. Okey. Dia ada kat sini lah ikon ni yang menunjukkan kesemua koleksi IGTV yang you dah ada. Alright. Okey. So kesemua Instagram features ni kita kena guna. Kita kena guna kesemuanya, barulah Instagram ni dia akan promote you punya Instagram. Okay, alright. So kalau you tengok dekat sini pula, yang ni you all sebagai business owner Forever Living, you kena guna features yang ni pula. Okay, features yang ada, yang ni untuk story you boleh contoh nak tanya soalan, you boleh tekan dekat question ni, tanya, siapa nak tahu bagaimana saya menurunkan berat badan, siapa nak tips perniagaan, tekan dekat question ni, nanti akan ada orang tanya pada you. Kemudian you boleh guna gambar-gambar yang ada kat sini. Tapi yang Kak Yus nak you all semua guna adalah ni you type dekat sini Forever Malaysia. So akan keluar tau stiker-stiker yang sangat-sangat comel, you boleh guna untuk letak di story you. Dan yang paling penting juga, gunalah hashtag. So you nampak kat sini, untuk story Kak Yus, okay, Kak Yus, nampak tak? Kak Yus ada buat beberapa story. Okay, dekat story Kak Yus ni, Kak Yus bukan sahaja menggunakan stiker Forever Malaysia, Kak Yus juga ada hashtag. Hashtag Forever Living, hashtag Forever Living Malaysia. Ni Kak Yus buat tambahan, business opportunity. Okay, so Kak Yus nak tunjukkan lagi kat you all. Nampak? Ini contoh Kak Yus dah menggunakan stiker Forever Malaysia dan juga Kak Yus gunakan hashtag Forever Living. Okay, banyak stiker yang comel-comel ni. Just explore saja dan make sure you guna. Okay, ni yang penting. Ramai orang dia tak nampak kepentingan hashtag Instagram. Hashtag Instagram ni sangat-sangat penting. Terlalu penting. Okay, apa tu hashtag? Hashtag ni adalah kombinasi huruf, number ataupun emoji yang dimulakan dengan simbol macam ni. Contoh hashtag aloe vera. Jadi bila you buat post, you tulis post, make sure you kena ada hashtag. Contoh hashtag Forever Living Malaysia, contoh hashtag Forever Living, hashtag aloe vera gel, hashtag sihat. Okay? So hashtag ni dia boleh diklik. Bila you klik tu dia akan keluar tau. So sesiapa yang klik pada hashtag Instagram atau cari hashtag Instagram, dia akan lihat ke semua post yang ada hashtag tersebut. Okay, contoh. You letak you punya post hashtag aloe vera gel. Aloe vera macam ni. Jadi pada orang yang nak cari kebaikan aloe vera, dia akan pergi dekat search tau. Dia akan pergi dekat search, okay? Dia akan pergi dekat search juga. Sekejap, saya tunjuk. Okay. Dia akan pergi dekat search untuk apa tau? Untuk dia cari apa produk yang berkaitan dengan aloe vera. Jadi kalau you kerap menggunakan hashtag, you punya post akan keluar banyak dekat feed yang tulis hashtag aloe vera. Jadi bila orang nampak you punya post banyak guna hashtag aloe vera, orang akan ada potensi nak view you punya profile. Okay? Dan orang akan nampak, wah dia ni very aktif. Orang akan baca banyak post mengenai you sebab you banyak menggunakan hashtag. Jadi hashtag ni, okay, kalau you tengok ke sini, kenapa kena gunakan hashtag? Hashtag ni penting untuk kembangkan jumlah audiens Instagram. Apabila you gunakan hashtag,
post you akan berada di page yang anda guna hashtag. You guna hashtag aloe vera, jadi you punya post tu ada dekat feed aloe vera. Okay? Dan jika menggunakan hashtag pada IG story, okay, kat IG story macam Kak Is tunjuk tadi tu kan, ia akan termasuk dalam hashtag story, di mana akan muncul juga pada hashtag page. Okay? Dan kita boleh memilih hashtag tertentu di mana pengguna lain akan lihat hashtag post anda di feed mereka walaupun dia tak follow lagi you all. Okay? So you punya audience tu lagi besar tau sebenarnya. Alright? So setiap kali buat post dekat Instagram, make sure wajib kena ada hashtag yang relevan dengan post you. Jangan main letak je. Cari yang relevan. Okay? Macam Kak Yus selalu guna sihat, Kak Yus selalu guna jom kurus, ataupun Forever Living Malaysia, aloe vera gel. Semua hashtag-hashtag ni akan membantu you punya perniagaan supaya orang sedar, orang nampak you punya profile. Ni sangat penting. Bila orang dah tekan you buat hashtag tu, orang tekan, orang tengok, wah, lepas tu orang view you punya post, wah, you punya profile, wah, you very active, post yang sangat kreatif, you macam-macam ada, you ada social content, you ada business content, you ni orang yang sangat fun, orang rasa tertarik dengan you. Orang akan jadi follower pada you because they want to know more about you. Mereka nak tengok apa lagi you nak offer kat orang, apa lagi you nak beri pada orang. Okay, so kalau you tengok dekat sini, okay, Kak Yus dah cerita tadi, okay, cerita tentang konten kan, cerita tentang konten dan features dalam Instagram. Tadi Kak Yus dah bagi tahu yang ramai orang banyak menggunakan posting tag nombor 1, nombor 4 dan juga 1, 2 dan 4 saja. Jadi, pada hari ini, Kak Yus nak bagi homework pada you all. Okay, lepas you dah dengar Kak Yus punya sharing hari ini, cuba dalam 1 minggu hari ini, bermula pada hari ini, cuba dalam tempoh 1 minggu berturut-turut, you guna semua features yang ada di Instagram. Guna semua sekali. Okay, 1 nisbah 1 punya gambar, 4 nisbah 5 punya gambar, you buat IG story, you buat apa lagi, you buat IGTV, mungkin you buat live. Dalam seminggu ni, you cuba semua ni. Okay, so Instagram ni dia akan mengetahui yang kita ni aktif dekat Instagram. So dia akan promote lah you punya. Dan semua features ni untuk you capai lebih banyak pengguna. Tapi you kena ingat tau, benda ni okay, dia perlukan konsistensi. Kena konsisten. You kena buat. Tak boleh minggu ni buat, minggu depan tak buat. Lepas tu rasa tak ada mood, terus hilang terus. Lepas tu baru nak buat balik. Tak boleh. Okay? Kedai kita kena selalu buka. Hari-hari buka. Baru orang nampak. Bila orang nampak, barulah ada trust. Barulah orang rasa nak beli. So, kena konsisten. Jangan harapkan kejayaan yang sekelip mata. Okay? Semua ni perlukan usaha kita. Alright? Okay. Kak Yus harap, Kak Yus punya sharing hari ni dapat memberi satu impact kepada perniagaan you. Dapat memberi satu gambaran baru mengenai, wow, kenapa kena pakai Instagram? Wow, dengan buat Instagram, Kak Yus boleh jadi JLT. Benda ni tidak mustahil, tetapi you kena bersungguh-sungguh. You kena kreatif dekat online ni. Jangan risau, benda ni semua boleh belajar. Yang penting, you kena keep on doing, you kena keep on buat dan you jangan stop. Okay, just buat saja. Okay, so Kak Yus harap you all semua mulai pada hari ni. Pergi kat Instagram, tengok Instagram. Tapi Facebook jangan tutup pula. You kena spend masa. Spend masa kat Instagram. Naikkan Instagram you macam mana you naikkan FB. Ingat tu. Macam mana you hidupkan FB you, macam tu you kena hidupkan Instagram you. Okay? So, Kak Yus ucapkan semoga you all semua berjaya dalam perniagaan melalui Instagram bersama dengan Forever Living. Okay? So, kita kembali kepada MC kita iaitu Syamil. Thank you so much. Love you all. Bye.